Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Peraturan pengurusan kenderaan kerajaan selain kereta konsesi. Baik. Protokol Pergerakan Pengendaraan PPP WP 4.1 lampiran E. Okey. Apa yang ada dekat lampiran E ni? Okey, perolehan kenderaan kerajaan. Okey. Tengok. Perolehan kenderaan kerajaan selain daripada kereta salon adalah tertakluk kepada perenggan 7.7 iaitu PK7. PK7 ni ialah pengecualian dari tata cara perolehan kerajaan dan pindaan dia lah. Okey. Perolehan kenderaan kereta salon hanya dari model yang ditetapkan di perenggan 6 perkeliling inilah. Perenggan 6 ni maksudnya ada dalam perkeliling W4.1 lah, iaitu kereta-kereta yang telah dinyatakan dalam perkeliling ini. Okey, pembelian kereta salon selain daripada model tersebut tidak dibenarkan. Maksudnya dia dah nyatakanlah jenis-jenis kenderaan tu selain dari kereta tu tidak dibenarkan. Penggunaan dan penyelenggaraan kenderaan, penerimaan kereta baru. Ini kalau kita terima kereta baru lah. Biasa jabatan-jabatan ni dia akan beli kereta melalui perolehan yang ada tu. Okey. Apabila menerima kenderaan baru dan sebelum menggunakannya, ketua jabatan hendaklah memastikan kenderaan itu diperiksa dengan teliti supaya mematuhi spesifikasi dan peraturan yang ditetapkan. Maksudnya sebelum beli apa-apa tu kita dah permohonan tu dah ada lah spesifikasi apa yang kita nak. So kita pastikan spesifikasi yang kita nak tu semuanya ada dalam situ dan peraturan yang diselaraskan, yang dibenarkan. Okey, pemeriksaan ini hendaklah dibuat oleh workshop kerajaan lah. So kalau semua kenderaan yang melalui perolehan ni memang workshop jabatan teknikal ataupun JKR workshop kena buat pengesahan ataupun pemeriksaan sebab dia adalah jabatan teknikal kerajaan adalah menjadi tanggungjawab pembekal untuk menghantar kenderaan baru tersebut ke workshop kerajaan. So kalau ada jabatan-jabatan ni nak beli kenderaan melalui perolehan sendiri, mestilah melalui JKR workshop persekutuan untuk mengesahkannya. Kalau tidak, sangkutlah nanti kat audit nak bayar pun payah. Baik. Kenderaan tersebut hendaklah didaftarkan mengikut AM2. Apa itu AM2? Ini ialah tata cara pengurusan aset alih kerajaan dan juga pindaan dia. Okey, itu peraturan-peraturan yang berkaitan lah apabila jabatan nak membeli kenderaan baru. Penerimaan kenderaan baru. Okey. Fail setiap kenderaan hendaklah dibuka untuk menyimpan dokumen mengenai kenderaan berkenaan. Bila ada kereta barunya, kena bukalah satu fail untuk kenderaan tersebut. Fail hendaklah dikemas kini dari semasa ke semasa dan disimpan di pejabat di mana kenderaan berada. Ini tanggungjawab pegawai kenderaan lah. Supaya fail itu dah dibuka bagi kenderaan baru. Dan semua kenderaan kerajaan kecuali kereta rasmi jawatan hendaklah mempamerkan logo, nama, kenderaan kementerian ataupun jabatan seperti di perenggan 23.5 dalam perkeliling ini. Ini penting kalau kita pasang, kita tengokkan banyak kereta-kereta jabatan logo tak ada, kadang ada logo namanya tak ada, semuanya tak ikut peraturan. So yang baik-baiknya ialah letak logo jatah dan letaklah kementerian di mana tempat dia bertugas. Ada dalam perkeliling kita lah, boleh rujuklah di 23.5 tu. Penyegaraan dan pembaikan kenderaan. Okey. Semua kenderaan kerajaan hendaklah diselenggaralah secara berjadual seperti mana yang ditetapkan dalam manual pengguna yang dikeluarkan oleh pengeluar ataupun pengedar. Sebab kenderaan memang dah ada dah jadual penyelenggaraan tu. Tuan-tuan kena ikut dah follow lah supaya waranti nanti tak abort. Okey. Penyelenggaraan tersebut hendaklah direkod di dalam buku log kenderaan kerajaan. Okey. Dan didaftarkan penyelenggaraan harta modal iaitu Q14 lah. Kereta baru kena catat dalam pulog semua penyelenggaraan dia, perjalanan dan sebagainya seperti mana yang kita telah ketahui sebelum ni, dan juga kena daftar dalam Q14 apa penyelenggaraan yang dibuat mengikut AM 2.5 tata cara pengurusan aset alih kerajaan dan pindaan dia. Okay.
Jabatan kerajaan yang mempunyai workshop yang lengkap dengan peralatan dan kaki tangan mahir hendaklah menyenggara sendiri kenderaan dia kecuali bagi kes-kes tertentu. Ini bagi contoh jabatan kerajaan yang ada bengkel lah. Terutamanya sekali memang ada workshop, ada bengkel. Selain dari itu, jabatan polis pun ada, jabatan bomba pun ada, jabatan saliran pun ada dan jabatan-jabatan lain lah yang berkaitan yang ada workshop tu, dia kena selenggara sendirilah. Untuk buat servis yang mudah ni, kecuali bagi kes-kes yang tentu, maksudnya lebih daripada skop yang untuk dibaiki tu baik. Okey, penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan bagi jabatan yang tidak mempunyai kemudahan tersebut, kenderaannya hendaklah diselenggara dan dibaiki di workshop Jabatan Kerja Raya atau workshop swasta. Kalau tak ada Jabatan Kerja Raya, workshop swasta pun boleh, tapi kena ikutlah garis panduan yang telah diberi. Baik. Walau bagaimanapun, kos penyelenggaraan dan pembaikan, setiap kali penyelenggaraan dan pembaikan di workshop swasta yang melebihi RM3,000 bagi motosikal. Ini limit dia lah, had yang kita benarkan. RM5,000 bagi kereta salon. RM9,000 bagi kenderaan ringan. Dan RM15,000 bagi kenderaan berat. Ia hendaklah dirujuk pada Jabatan Kerja Raya. Baik, kalau lebih daripada amount tu, Jabatan Kerja Raya untuk disahkan betul tak amount tersebut. Okey, peraturan ini dikecualikan bagi jabatan yang mempunyai workshop sendiri. So kalau dah ada workshop sendiri, tak perlulah JKR. Sebab apa? Bila ada workshop, mestilah ada juruterma mekanikal. Orang yang boleh mengesahkan kos tersebut. Baik. Penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan sebagai kawalan dalaman, jabatan hendaklah membuat kajian pasaran ke atau workshop ataupun kadar supaya menempati spesifikasi dan tugas penyelenggaraan, dan kadar ditawarkan adalah berdasarkan nilai faedah terbaik kepada kerajaan. So ini kajian pasaran kena buatlah bagi workshop-workshop yang tadi tu. Contohnya workshop dekat, workshop swasta dan sebagainya. Maksudnya kita tak bolehlah main ambilnya. So kena ikutlah peraturan-peraturan yang berkaitan. Okey, baik. Kerajaan akan menanggung semua kos penyelenggaraan dan juga pembaikan kenderaan kerajaan kecuali kereta konsesi lah. Kereta konsesinya ada perjanjian lain lah. Yang ini kita tak payah risau. Semua dah ada 3-in-1. Semua ada dalam situ. Okey, baik. Jabatan boleh mengambil tindakan secas ataupun tindakan tak tertib ataupun kedua-duanya sekali kepada pegawai atau pemandu sekiranya didapati sesuatu perbelanjaan ataupun kerugian itu disebabkan oleh kecuaian pegawai ataupun pemandu. So duit ni duit rakyat. Jadi salah guna kena bayar balik lah. Kalau silap tu, so kena secas lah. So kena teliti lah buatnya. Tak boleh buat main suka-suka. Tu jabatan hendaklah memastikan peruntukan bagi penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan kerajaan adalah mencukupi. So ni bajet lah. Bajet 2-3 tahun akan datang lah. So kenderaan dah tahu berapa banyak kereta ada, apa yang lazim nak dibaiki dan apa yang akan next untuk dibaiki. So bajet tu kenalah mencukupi supaya dapat cover semua kenderaan di bawah seliaannya dan dalam kendalian yang terbaik lah. Okey. Dalam hal-hal operasi, penyelenggaraan atau pembaikan atau prestasi dan naik taraf kenderaan di kementerian atau jabatan hendaklah merujuk kepada workshop kerajaan. Sebab apa? Ia selaku agensi teknikal dan khusus selaras dengan Perkeliling Am Bilangan 1 tahun 2009, iaitu apa? Pengurusan aset menyeluruh kerajaan dan pindaannya. So kena rujuk tu lah yang main dia. Baik. Kehilangan ataupun hapus kira dan pelupusan kenderaan. Okey, kehilangan kenderaan lah. Okey. Apabila berlaku kehilangan, tindakan hendaklah diambil oleh ketua jabatan ikut peraturan di bawah arahan pemendaraan lah bab C-2 ataupun WP 10.3. WP ni ialah orang awam lah. Kehilangan dan hapus kira dan juga Am 2.8 tata cara pengurusan aset alih kerajaan dan juga pindaannya. Dia akan berkait. So tuan-tuan kena rujuklah dekat
keliling ataupun arahan tersebut. Pelupusan kenderaan. Okey, kenderaan yang hendak dilupuskan perlu melalui proses pelupusan berdasarkan AM 2.7 tata cara pengurusan aset alih kerajaan tadilah dan pindaan dia. Okey, faktor-faktor pertimbangan untuk mendapatkan sijil perakuan pelupusan iaitu PEP lah. Ini yang mana-mana jabatan selalunya bila nak lupus kenderaan kena rujuk JKR dapatkan sijil PEP. Okey, apa dia punya faktor-faktor dia? Salah satu ialah tempoh penggunaan dia. So ada banyak jenis kereta dan model dia ada tempoh dia. Yang satu syarat dia. Yang kedua, jarak perjalanan dia dah cukup ke dah lebih. Dan juga tahap penyampaian perkhidmatan. Bagus tak bagus ke breakdown selalu? Tak boleh juga kan. So dia ada faktor-faktor dia. Okey. Senarai terperinci faktor-faktor pertimbangan seperti di lampiran E1. So tuan-tuan boleh rujuklah dekat lampiran C1 apa faktor-faktor yang dinyatakan tadi. Okey, sesebuah kenderaan boleh dipertimbangkan untuk pelupusan apabila memenuhi dua daripada tiga faktor di atas. So kita bagi syarat tu ada tiga tapi dua dah berlaku pun kita dah boleh cadangkan untuk lupus. Baik. Pelupusan kenderaan. Okey, PEP ini hanya boleh dikeluarkan oleh jurutera mekanikal Jabatan Kerja Raya ataupun jurutera mekanikal workshop kerajaan. So kalau jabatan kementerian yang ada workshop sendiri tu mestilah ada jurutera mekanikal yang jaga workshop tu. Dia saja yang boleh mengeluarkan sijil PEP. Baik. Selain daripada faktor di atas, kenderaan juga boleh dilupuskan berdasarkan justifikasi pelupusan dalam AM 2.7. Ini tata cara pengurusan aset alih kerajaan dan pindaan dia lah. Nak tahu apa dia, kena rujuklah dekat AM 2.7 tu. Okey, baik. Penggantian kenderaan. Okey. Kementerian dan jabatan hendaklah membuat penggantian kenderaan sekiranya berlaku kehilangan ataupun pelupusan supaya tidak menjejaskan operasi jabatan. Okey, kalau tak ada kekangan bab kewangan, bila kita lupusan satu kereta kan, kita kena ganti satu kereta. Kalau tidak, sangkutlah kita punya operasi dalam jabatan tersebut. Baik. Kemalangan yang melibatkan kenderaan kerajaan. Okey, apabila berlaku sesuatu kemalangan yang melibatkan kenderaan kerajaan, peraturan di dalam WP 4.2 apa dia? Kemalangan yang melibatkan kenderaan kerajaan lah Malaysia dan pindaannya hendaklah dipatuhi sepenuhnya. So kalau berlaku kemalangan adalah perkara-perkara yang perlu dipatuhi, yang perlu dibuat, perlu direport dan sebagainya di bahagian WP 4.2 tersebut. Faktor-faktor pertimbangan untuk mendapatkan sijil perakuan pelupusan, sijil PEP ni. Okey, ini ada dalam jadual peliling kita lah. Tuan-tuan pun boleh tengok dekat peliling tu. Kalau tuan-tuan tengok jadual, dekat situ ada tempoh penggunaan seperti mana yang saya katakan tiga faktor tadi, jarak perjalanan dan juga tahap penyampaian perkhidmatan. Kalau tuan-tuan tengok motosikal, walaupun sekarang dah canggih, ada lagi motosikal kan yang besar-besar tu, motor terapi dan sebagainya, bomba dan sebagainya. Okey, motosikal sehingga 250cc, tempoh penggunaannya ialah 4 tahun, dan jarak berjalannya mestilah 80k lah, 80,000. Tu dua syarat tu dah cukup, dah boleh lupus lah. Okey, yang tahap penyampaian ni dimaksudkan ialah kekerapan, kerosakan melebihi 4 kali setahun. Maksudnya dalam setahun ni 4 kali rosak. Yang mana menyebabkan kenderaan tersebut tidak boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang. Ataupun kos pembaikan melebihi nilai semasa kenderaan tersebut. Dia sudah bagi sini iaitu 4 kali. Tapi kalau 4 kali tukar tayar tak boleh dia anggap macam tu. Okey, dia mesti bahagian-bahagian utama lah yang heavy, yang main macam gearbox dan sebagainya. Baik. Bagi motosikal yang melebihi 250cc, dia 5 tahun, dia lebih setahun, lebih 20k lah, 100k. Okey, bagi kereta selun pula, usianya hendaklah 8 tahun. Lebih 8 tahun, okey, boleh. Jarak dia mesti 200k lah. Dan 4 kerosakan tadilah yang saya nyatakan. Okey, bagi kenderaan tugas ringan, mesti van 6 tahun ataupun 200k. Bagi kenderaan pacuan 4 roda 8 tahun dengan 200k.
bagi pengangkutan berat kurang dari 8 tan, 8 tahun 250k. Baik. Lori tipping kurang dari 6 silinder, ini lori tanah lah ni. Sekarang dah jarang lah berlaku ada. Dulu banyak lah masa projek jalan kan. Okey, 8 tahun 250k juga. Kalau bas 8 tahun dengan jarak dia 250k. Kalau kita tengok dari sini secara keseluruhan, nyata semua kenderaan kerajaan dah melebihi daripada had-had ni. Bukan 2 daripada 3, malah tiga sekali masuk. Tu siapa yang salah? Tanyalah sendiri. Baik. Berikut dia ialah kenderaan tugas berat. Ni. Pengangkutan berat 5 tan ke atas. Dia banyak sikit lah. Usianya 10 tahun dengan 250k. Okey, lori tipping 6 silinder ya, dan ke atas 10 tahun 250k. Siapa juga terak membuang sampah 10 tahun 200k. Okey. Kenderaan istimewa buatan tempatan. Apa yang dimaksudkan ni? Iaitu kenderaan kembali lah. Iaitu apa? Recovery vehicle. 15 tahun. 200k. Dan juga kenderaan yang bermesin seperti apa ni, kren bergerak, lori pembacur konkrit, lori pemampat sampah dan lain-lain. Usianya 15 tahun dengan perjalanan 200k. Lepas tu pengangkutan rendah, apa, low loader, 15 tahun dengan 200k. So inilah faktor-faktor pertimbangan yang ada dalam jadual untuk boleh dikeluarkan sijil PEP. Mesti layak 2 perkara daripada 3 perkara. Maklumat lanjut berkaitan dengan pengurusan kenderaan bolehlah subscribe di YouTube channel saya Amirul Mastur, dan juga mintalah like dan share kat kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.